Salam sejahtera dan selamat kembali ke channel ini Current Sphere MY, tempat kita bincang isu-isu semasa yang tidak ramai berani sentuh, tetapi kita bedah habis-habisan. Hari ini saya ingin kamu duduk sekejap, tarik nafas dalam-dalam, sebab apa yang saya ingin kongsikan ataupun ulaskan bukan sekadar cerita tentang jalan berlubang, tetapi ini adalah cerita tentang ketidakpatuhan, ketelusan, dan mungkin juga unsur penyelewengan. Dan yang paling penting, ini semua melibatkan uang rakyat. Baru-baru ini di sidang Dewan Undangan Negeri Sabah, satu pendedahan yang agak mengejutkan dibuat oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Rakyat Negeri Datuk Sahelmi Yahya. Beliau berkata Jabatan Kerja Rakyat Sabah JKR telah mengeluarkan lebih 2.000 laporan ketidakpatuhan atau NCR terhadap syarikat-syarikat konsesi yang sepatutnya menjaga jalan raya kita sepanjang tahun lalu. 2.000 kawan-kawan dalam masa setahun. Tetapi selepas itu dia kata pula prestasi syarikat konsesi itu masih memuaskan. Macam mana itu? Membingungkan. Baiklah, kita cakap pasal kegagalan syarikat-syarikat ini untuk ikut skop kerja penyelenggaraan yang ditetapkan. Ada kerja-kerja yang dibuat tetapi tidak mencapai piawaian, terpaksa dibuat semula. JKR pantau dan syarikat-syarikat itu perbaiki balik sampai NCR itu boleh ditutup. Oke, baguslah kalau ada pemantauan. Tetapi bila kita dengar angka lebih 2.000 kes, kita mula tertanya-tanya. Itu bukanlah satu angka yang kecil. Dan ini bukanlah kes terpencil. Ini sudah menjadi macam norma. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Yang menarik, pendedahan ini datang selepas Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal, warisan Senalang, bangkit bertanya dalam DUN. Beliau meminta kerajaan negeri jelaskan prestasi perbelanjaan dan lebih penting nama-nama syarikat konsesi itu. Tetapi tidak pula disebut satu nama pun. Tidak pelitkah? Kalau semua sudah ikut SOP, apa salahnya umumkan siapa yang dapat kontrak itu? Dan biar rakyat tahu dan menilai sendiri. Kita bukan tuduh, tetapi soal ketelusan itu sangatlah penting. Apatah lagi bila menggunakan duit rakyat. Sahelmi juga berkata banyak masalah jalan raya sekarang bukan semata-mata sebab penyelenggaraan yang gagal, tetapi kerana jalan-jalan itu sudah pun melepasi tempo hayat reka bentuk. Logiknya, kalau sudah berpuluh-puluh tahun, struktur dalaman pun rosak, jadi menampal-tampal tidak akan selesaikan masalah. Dan dia juga berkata yang kita perlukan kerja resurfacing atau rehabilitasi penuh. Dan untuk itu, kerajaan negeri sudah pun luluskan 285 juta ringgit tahun ini untuk memperbaiki 4 jalan utama di Sabah. Projek ini akan guna kaedah Cold In Place Pavement Recycling ataupun CIPR. Satu teknologi yang dikatakan boleh membaiki jalan dengan lebih tahan lama dan juga mesra alam. Tetapi projek ini hanya akan bermula Mac 2025 dan dijangka siap Ogos 2026. Maknanya 2 tahun lagi barulah kita nampak hasil. Betulkah begitu? 4 jalan yang dimaksudkan ialah Jalan Nangoh Paitan Kanibongan, Jalan Kanibongan, Jalan Langkon Pitas, dan Jalan Sapulut Kalabakan. Tidak dinafikan ini semua adalah laluan yang penting, khususnya untuk kawasan luar bandar. Tapi macam mana pula dengan ratusan jalan lain di seluruh Sabah yang sekarang pun macam sudah medan ujian 4x4, 4x4. Takkan kita mau tunggu projek demi projek siap satu-satu? Itu pun belum lagi masuk musim hujan lagi. Jalan yang baru tampal seminggu pun sudah boleh menjadi kolam ikan. Dan inilah yang buat kita rasa tidak puas hati. Coba kita tengok balik fakta-fakta daripada laporan terdahulu. Pada 2022, Ketua Audit Negara laporkan bahawa banyak jalan di Sabah berada di dalam keadaan tidak memuaskan dan ada yang berisiko tinggi menyebabkan kemalangan. Ini bukanlah dakwaan kosong, ini adalah laporan rasmi kerajaan.
Selepas itu, pada tahun 2021 ada laporan media dari kontraktor sendiri yang mengaku kadangkala kerja jalan dibuat tergesa-gesa sebab tekanan siapkan proyek cepat ataupun budget terlalu ketat. So, sekarang mari kita tanya soalan yang mungkin ramai orang tidak ingin atau tidak mahu sebut secara terbuka. Siapa sebenarnya di sebalik syarikat-syarikat konsesi ini? Adakah mereka ini ada hubungan dengan orang politik? Dan adakah mereka dipilih melalui sistem tender terbuka? Ataupun sudah ditentukan awal-awal? Kalau 2.000 lebih laporan ketidakpatuhan dikeluarkan, tapi syarikat itu masih lagi mendapat kontrak baru, adakah kita sebagai rakyat tidak layak tahu kenapa? Dan persoalan yang lebih besar, adakah ini satu lagi contoh di mana rakyat Sabah, khususnya di pedalaman, terus dianaktirikan? Kita tengok jalan-jalan di bandar besar seperti Kota Kinabalu. Ya, memang masih ada lubang, tetapi sekurang-kurangnya dibaiki cepat. Tetapi kalau di Beluran, Paitan, Kalabakan, Tenom, Pitas, keadaan macam tidak pernah berubah sejak 2 dekad yang lalu. Rakyat bayar cukai, kendaraan pun kena cukai jalan setiap tahun. Tetapi kemana perginya duit itu kalau jalan masih teruk macam ini? Kalau penyelenggaraan jalan dijalankan seperti yang dijanjikan di dalam kontrak, kenapa sampai 2.000 lebih NCR dikeluarkan? Dan kita ulang lagi soalan yang penting tadi, siapa yang dapat kontrak itu? Kenapa nama-nama itu tidak didedahkan? Dan kenapa seolah-olah semua maklumat ini rahasia negara? Sejak bila? Dan sekarang ini rakyat Sabah semakin celik. Makin ramai yang berani soal, tetapi masih ada juga yang fikir, alah, biasalah tuh, politik memang macam tuh. Masalahnya, takkan kita biarkan saja. Kita tidak boleh biarkan normalisasi kelemahan ini menjadi satu budaya. Kita kena tanya, kita kena tekan. Kalau tidak, sampai bila-bila pun Sabah memang akan kekal begini. Kaya dengan hasil bumi tetapi miskin di dalam pembangunan asas. Dan satu lagi yang saya ingin bertanya, kenapa kerajaan masih bergantung kepada model konsesi untuk urus jalan raya? Model ini pun sudah lama dikritik. Banyak negara lain pun sudah mulai beralih kepada sistem alternatif yang lebih cekap dan telus. Tapi kita masih lagi kekal dengan sistem yang jelas-jelas banyak kelemahan. Mungkin sudah tiba masa untuk kerajaan negeri pertimbangkan untuk menubuhkan syarikat milik penuh kerajaan negeri sendiri untuk menjaga penyelenggaraan jalan raya. Tanpa orang tengah, tanpa kontraktor yang cari untung dulu sebelum mutu kerja ataupun kualiti kerja. Dengan itu kita boleh menjimatkan kos dan yang lebih penting kita boleh pantau terus tanpa bergantung kepada syarikat luar. Baiklah sahabat-sahabat semua, sekarang ini saya ingin dengar dari kamu semua pula. Adakah kamu rasa wajar atau tidak kerajaan kata prestasi syarikat konsesi ini memuaskan walaupun ada lebih 2.000 laporan ketidakpatuhan? Patutkah nama-nama syarikat ini didedahkan kepada umum? Dan apakah pendapat kamu semua tentang sistem konsesi jalan raya sekarang? Tinggalkan komen Anda di bawah sebab ini bukan sekadar isu politik, ini adalah isu besar hak rakyat. Dan kalau kamu semua ada pengalaman sendiri dengan jalan-jalan rosak di Sabah yang bagaikan bulan, yang rosak bertahun-tahun tetapi tidak dibaiki, ataupun baru dibaiki tetapi rosak balik selepas tidak sampai pun 1 bulan, kongsikan pengalaman Anda. Dan kita ingin tahu realiti sebenar, bukan statistik dalam laporan sahaja. Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, macam biasa jangan lupa untuk like video ini, share dekat grup-grup WhatsApp kamu kah atau Facebook kamu kah, dan subscribe juga kepada channel ini Currents VMY sebab dekat sinilah kita tidak akan berhenti mengupas dan mengulas isu-isu penting seperti ini. Dan kalau kamu ada cadangan isu lain yang kamu rasa patut kita angkat, komen saja terus dan kita akan korek sampai dapat jawabannya. Baiklah, sampai di sini saja dulu. Jaga diri kamu semua dan ingat, suara rakyat adalah kuasa sebenar untuk ubah nasib negeri. Kita jumpa lagi di dalam episode yang akan datang Currents VMY. Kita bincang yang orang lain takut ingin sebut. Baiklah, terima kasih sekali lagi semua.